Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kan dulu. Selamat malam kepada rakan-rakan yang masih menonton kita pada malam ini. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Mohon maaf, saya kena betulkan lagi kamera sikit. Seperti biasa, Alhamdulillah, terima kasih kepada kawan-kawan yang bersama dengan kita. Kabar waras Hanafi Sudi. Hanafi Sudi lama tak tengok video awal malam. Salam informasi Nabin Balan. Terima kasih. Saya Dedek pun lama dah tak nampak. Nadraj Gopal. Apa khabar? Salam informasi Nadraja. Raja. Salah seorang ahli bina negara tu. Salam informasi Muhammad Saleh Acil. Thank you. Azman Zain. Pojun Eng, selamat malam. Pojun Eng. Sorry if I pronounce your name wrongly. Rozidi Al-Husain, terima kasih. Terima kasih bro. Waalaikumsalam. Pahang clear. Terima kasih. Ada yang kena stroke ke? Ada yang kena stroke hari ni dengarnya stroke tu sampai pakai pampers, dengar je lah betul ke tidak, Allahualam lah kan. Tapi itu pembalasan si mata eleng lah yang mana yang kena stroke ni. Sebab yang kes liwat, saya dapat maklumat terbaru yang kononnya yang kata dilewat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya baru mendapat maklumat dan saya tengah mengumpul maklumat tersebut, di mana dikatakan bahawa beliau ni sebenarnya adalah seorang scammer. Seorang scammer, dan saya tengah mendapatkan maklumat daripada mangsa yang pernah di-scam oleh oleh penipu tersebut. Yang kononnya telah dilewat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2013, 7 tahun baru keluar bang. Kalau macam Saiful tu 2 hari tu boleh tahan lagi lah. Ini 7 tahun baru nak keluar. Dan saya tengah dapatkan maklumat beliau, insyaAllah. Suara tak clear So bagaimana suara sekarang, okey? Asrajaya, terima kasih. Azaman Peri dari Kajang. Narayan Singh, terima kasih. Hairul Anwar dari Moore. Bukit Katil Melaka Zul Ida. Kemudian Muhammad Yusuf Faizal Muhammad Yusuf daripada Puncak Alam. Lambat dina, yelah, saya lambat dina sebab duk mencari-cari lah tempat yang sesuai nak landing kan. So saya fikir kalau landing tempat makan, ala-ala makan tu lah. Dari Tuaran Sabah, insyaAllah saya pergi ke Sabah nanti. Tapi saya tak tinggal Tuaran kot. Suara slow. Yelah, saya kena slowkan suara sebab yang ni tempat public. Stroke dulu bulu tangkis. Saya kena, sebab ni tempat ni public kan, public place. Jadi kalau saya live kuat-kuat kan, orang kata apa benda ni menjerit sorang-sorang kan. Jadi terima kasih kepada Syahidan SA, Sarana Reformasi dari Amerika. Zabidi Yusof, thank you from US. Sharon Hasan, salam. Saya panggil ni kadang-kadang kita just to get the people masuk ke dalam dulu. Macam saya kata tadi, kita ada informasi mengatakan bahawa orang yang mengatakan diri dia dilewat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim rupanya adalah seorang scammer, penipu. Seorang penipu yang telah menipu beberapa mangsa, dan salah seorang mangsa tu dia katakan sanggup tampil untuk mendedahkan apa orang kata skim penipuan yang dibuat oleh lelaki tersebut, dipanggil Raja Gelek itu. Dan insyaAllah kita akan dedahkan beberapa hari nanti. Kita tengok nanti maklumat itu akan didedahkan oleh orang tersebut. Saya cuba tengah memujuk beliau untuk mengeluarkan maklumat kerana dia rasa takut dirinya terancam. Saya kata insyaAllah saya tak akan dedahkan dia punya butiran dia, tetapi saya akan dedahkan bentuk penipuan-penipuan yang dibuat, bagaimana jumlah kerugian yang hilang diakibatkan oleh scammer yang kononnya dilewat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini scam paling teruk lah. Dia kata dilewat tahun 2013 tapi baru buat report 2020. Itu yang kadang kita pelik. Itu yang kita nak bawa pada malam ni insyaAllah. Jadi saya try cari tempat yang agak secluded kejap. Indah dia kejap ni kan.
penat agak malam ni kan. William Tugong, Tanjung Piai. Terima kasih daripada Tanjung Piai. Itu kalah itu Tanjung Piai. Teruk Johor bila nak buat PC bro? Saya tak buat PC. Saya bukan orang pimpinan nak buat PC. Saya pakai headset bro, but it's lawan tak lawan. You pakai headset? You pakai headset? I pakai headset bro, but it's lawan tak lawan. Pakai headset, silakan. Ada orang kata mulalah Is. Dan saya kata sabarlah. Saya pun nak makan juga ni, lapar ni. Tadi dah makan sekejap. Terima kasih Claire dan Adija Hashim. Kita nak heret ke mahkamah tu, saya akan try minta supaya pengadu itu cuba membuat aduan polis berkenaan dengan penipuan yang dibuat oleh scammer ni, ketua Raja Scammer dipanggil Raja Gelek. Saya bukan Raja Gelek, saya panggil dia Raja Scammer. Dan juga mereka yang cuba untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terkini dia tak boleh nak jatuhkan daripada segi korupsi, dia tak boleh jatuhkan daripada segi penindasan dan sebagainya. So dia gunalah seksual. Sebab apa seksual? Sebab orang Melayu kita ni terlalu sensitif dengan seksual ni. Ialah terlalu sensitif. 1998 dulu bolehlah cerita kan. Ni tahun 2020 ni guna cerita yang sama. Allah, dia macam drama Melayu jugalah. Balik ulang-ulang cerita sama, ulang-ulang cerita sama. Cuma watak je berbeza, tapi cerita dia sama. Akhirnya bosan. Orang dah bosan kan? So cerita yang kononnya dulu jadi daripada sensasi dah jadi membosankan dan dah jadi menjelekkan. Jadi politik dah jadi politik mainan dan gurauan, serta politik yang orang kata jijik kan. Jijiknya apa? Bukan jijik sebab daripada parti keadilan, jijik sebab dia orang yang memulakan. Kalau kita fikir secara logik, siapa yang paling dapat benefit kalau sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk penjara? Siapa yang dapat benefit kalau sekiranya Datuk Anwar Ibrahim diseret ke muka pengadilan? Yang dapat benefit Mufakat Nasional, Azmin Ali. Sedangkan yang video yang jelas-jelas tentang muka Azmin Ali itu tak ada siapa pula orang mempertikaikan. Betul saya kata, kalau nak mempertikaikan Datuk Seri Ibrahim tentang liwat, tu yang video tu siapa yang dalam video tu? Kenapa kau tak mempertikaikan pula? Malah kau sanjung pula dia jadi menteri MITI kan? Kau sanjung pula dia sebagai menteri kau. Hebat. Politik murahan, betul-betul Wawa Ghazali. Politik murahan, itu je. Sebab dia tak boleh nak berhujah dengan fakta. Dia tak boleh berhujah dengan point. Dia tak boleh berhujah dengan angka-angka, dengan macam contohnya tabung haji. Dia tak boleh berhujah dengan angka-angka. Maka sebab itu dia guna politik murahan. Ini politik pembodohan sebenarnya. Politik membodoh-bodohkan rakyat. Kan? Politik dia apa? Dia nak apa? Kononnya orang ni buat macam tu, orang ni buat macam ni. Tak cari satu hari nanti keluar cerita pasal saya pula. Kan saya buat macam tu, dah ada tersebar pun cerita pasal saya. Bukan oleh orang lain, oleh kartel di dalam parti kita sendiri. Bukan saya tak tahu. Oleh orang-orang yang dulu kononnya bersama dengan saya, bukan kita tak tahu cerita-cerita itu. Tapi tak apalah. Kan? Tak apalah. Bagi saya itu lumrah asam garam dalam perjuangan. Dan orang nak kutuk kita, hina kita, maki kita daripada luar, daripada dalam, orang kita sendiri. Orang dalam tim kita sendiri yang tak faham, seolah-olah kita ni tak ada kehidupan lain selain politik 24 jam. Kita pun ada family, kita pun ada kerja kita ada kerja hakiki. Kita tak boleh buat benda ni 24 jam. Habis tu nak bagi makan anak bini kita kan. Jadi benda macam ni yang kadang-kadang orang tak faham kan. Orang tak faham benda ni. So bila tak faham, minta maaf lah kita kata. Kita pun bukannya buat benda ni berbayar, kita bukan disuruh oleh orang. Dan kita buat benda ni, saya buat benda ni pun atas dasar kesedaran saya sendiri. Kalau saya nak stop, saya stop bila-bila. Kalau saya rasa saya nak stop malam ni, saya stop lah. Kalau saya rasa saya tak nak buat lagi esok hari, dah saya tutup. Saya punya page, saya tutup punya, tak ada siapa. Sebab saya tak ada bayar gaji. Saya bukan dibayar gaji, saya bukan dibagi apa-apa, saya bukan dibagi pampasan, tak ada. Sebab ini atas kesedaran. So kalau ini atas kesedaran, tolonglah tolonglah belajar menghargai. Tolonglah belajar untuk, apa orang kata, paling kurang menghargai apa yang kita buat. Hargai apa yang kita buat. Kalau tak erti nak menghargai apa yang kita buat, jadi apa guna kita buat benda ni semua? Betul tak? Ada yang kata, tak apalah kalau dia tak hargai, orang lain hargai. Betul, terima kasih. Saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan yang hargai. Saya tak ada masalah dan saya tak tahu pun ke mana arah tuju saya nak buat benda ni sebenarnya. Kan? Ini saja membebel sebab kita dah lama, saya buat tiap-tiap malam. Setahu saya tak ada siapa orang lain buat tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam bermula daripada bulan Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, ni dah masuk Ogos, 6 bulan tiap-tiap malam without fail. Paling lama saya tak live adalah 2 malam. Paling lama. Malam pertama, kemudian malam kedua, malam ketiga saya mesti live. Kat mana, di mana, bagaimana keadaan sekalipun, saya kena buat live. Paling lama 2 malam. Tiap-tiap malam saya akan buat live.
Kalau benda macam tu you all tak boleh hargai, kawan-kawan tak boleh nak hargai, saya nak kata macam mana? Saya nak kata macam mana? Tapi saya faham dekat luar sana, terima kasih yang menonton ini, memang saya tahu anda menghargai. Bukan minta pujian, bukan minta kita apa-apa sekalipun, bukan minta orang nak bagi duit, tak ada, tak. Tapi kadang-kadang kita paling sedih bila kita bekerja, bukan musuh yang halang kita, tetapi rakan-rakan kita sendiri yang menghalang kita. Itu yang kita sedih. Tapi tak apalah, put that aside. Paling kurang saya nak kawan-kawan sekalian, kawan-kawan sekalian yang ada kat luar yang tengah menonton sekarang ni, tekan button share. Susah sangat kan? Tak susah kan? Saya live setiap malam, kena idea, kena baca, kena bercakap, kena cari tempat yang sesuai, dan kena maki dan sebagainya. Itu saya. Tuan-tuan dan puan-puan tak kena maki pun, share je. Share je. Itu je kerja tuan-tuan dan puan, untuk share video saya. Kenapa kita perlu share? Ceramah mana yang kita boleh duduk ada 3,600 orang boleh tengok macam ni? Tak ada. Saya punya live saya malam tadi ada 151,000 orang views video tersebut. Alhamdulillah, terima kasih. Dan every night live saya lebih kurang daripada 80 ke 100 lebih ribu tiap-tiap malam, konsisten. Alhamdulillah. Dan bila saya tengok daripada sebelum bulan 2 dahulu, dia bermula dengan setakat 5,000, 6,000, naik 10,000, dan bila Sheraton tu dia mula pick up, dan akhirnya dia mula capai dalam puluhan ribu. Bukan kita nak kejar numbers tu. Saya tak kisah pun puluhan ribu ke belasan ribu ke ratusan ribu ke. Yang saya nak adalah capaian itu, supaya apa benda yang kita cakapkan ini sampai kepada media, sampai kepada pemikiran orang ramai, sampai kepada orang yang mendengar, sampai kepada rakyat. Supaya apa? Rakyat kita tahu bahawa ada lagi media alternatif, ada lagi berita alternatif, ada lagi peristiwa data-data, maklumat-maklumat alternatif sebenarnya yang tidak didedahkan oleh media. Kita kena faham, media sama ada suka atau tidak bukanlah bebas 100%. Media suka atau tidak bukanlah bebas 100%. Dia bergantung kepada apa propaganda. Saya tak menafikan. Itu bergantung kepada pemikiran dan corak pemikiran saya. Terpulang kepada macam mana saya nak benda itu diatur dan diacuankan. Dan kalau media itu nak acuankan sedemikian, mereka sedemikian. Dan saya mencorakkan dan mengacuankan sebagaimana yang saya fikir. Okey. Berbalik kepada cerita apa yang berlaku pada speaker hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita melihat pada dia ada satu sekarang ini bajet tambahan yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional, Pengkhianat Nasional ni. Dia buat satu bajet tambahan. Bajet tambahan ini atas tujuan dia sebab apa? Okey, kenapa bajet tambahan tu dibuat in first place? Sebab apa? Bila terdapat 3 kementerian baru daripada Kementerian Kementerian Alam Sekitar, Sains dan Teknologi dululah, zaman Pakatan Harapan, dia pecahkan kepada 3. So bila 3 kementerian, dia kena tambah lagi menteri, gaji menteri, kemudian tambah bila ada menteri ada timbalan menteri, bila ada timbalan menteri ada dia punya setiausaha dia akan ada setiausaha kerja dia akan ada dia punya salur-galur staff dia dan sebagainya, bajet-bajet dia. So semua tu kena ada. Jadi bila tu semua tu kena ada, maka mereka memerlukan undian untuk meluluskan bajet tersebut di parlimen. So bila bajet itu nak diluluskan di parlimen, maka undian dilakukan pada hari ini. Betul. Sebenarnya tak perlu pun 112 untuk nak mengundi, nak meluluskan bajet tersebut. Cukup majoriti. Cukup majoriti yang turun mengundi. Yang pertama berlaku yang lawak tak pernah dalam sejarah. Tiba-tiba speaker kata, okey, kita akan panggil untuk undian. Tiba-tiba dia stop, dia keluar. 10 minit dia keluar. Kononnya rehat. Lepas tu baru panggil untuk undian. Mengikut perlembagaan, mengikut peraturan mesyuarat dan perlembagaan, sekiranya pada waktu itu sudah dipanggil untuk undian, maka dah tutup pintu, tak boleh masuk lagi, maka kena mengundi pada waktu itu. Itu merupakan satu kepelikan. Kenapa? Sebab dia dapati bahawa terdapat ahli-ahli Perikatan Nasional yang tak ada dalam dewan tersebut. Dan akhirnya dia datang mengundi. Okey, bila datang mengundi, menanglah. Menang 111 undi. Tetapi masih lagi mendapat 111 undi. Dia bukan lagi majoriti 112. Yalah, kita tahu Maximus Ongkili sekarang tengah stroke. Tengah menghadapi stroke. Saya dengar ada seorang lagi mamat yang suka memaki hama Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sekarang dia tengah stroke. Kita doakanlah yang baik-baik untuk beliau, dan semoga kalau sekiranya Allah lah yang lebih tahu yang mana yang lebih baik. Kalau kita doakanlah yang baik untuk beliau. Semoga dipermudah dan diurus dipermudahkanlah urusan beliau, dan sekiranya kalau beliau sakit tenat, ramai-ramailah kita baca Yasin. Baca Yasin ni sebenarnya bukan untuk orang mati. Baca Yasin ni untuk orang tenat. Orang tenat ni kita kena baca Yasin, tuan-tuan dan puan-puan, agar mudah roh dia pergi. Kita bacakan Yasin, insya-Allah. Mana tahu kok mudah untuk rohnya pergi meninggalkan jasadnya yang banyak sangat membuat onar dan dosa-dosa
yang apa nama kepada manusia-manusia ni, terutama Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga orang-orang yang saya akan tangannya. Tak apalah kan, kalau benar peristiwa ni berlaku lah kan. Kalau tak benar, minta maaf lah, maklumat saya salah kan. Itu je lah. Siapa orang tu, korang tahu sendirilah. Kalau tak tahu siapa yang masukkan ni, pergilah cari. Tapi berbalik kepada cerita Perikatan Nasional tadi, itu saya kata maklumat pengundian yang ada itu telah menunjukkan bahawa mereka tidak lagi mempunyai majoriti di dalam Dewan Undangan Negeri, dan mereka akan menghadapi masalah untuk meluluskan rang undang-undang bajet yang akan berlaku tidak lama lagi. Kenapa saya kata demikian? Sekarang ini setelah Mahathir mengatakan bahawa dia akan bersama dengan Pejuang, telah menubuhkan parti Pejuang, ada ura-ura beberapa pimpinan di dalam Perikatan Nasional itu, ahli parlimen di dalam Perikatan Nasional itu sudah mula berkira-kira untuk keluar daripada parti. Itu maklumat yang setakat ini kita dapat lah. Maklumat yang kita dapat setakat ini, ada dapat di antara mereka yang nak keluar daripada parti. Keluar daripada Perikatan Nasional, bukan daripada parti, keluar daripada Parti Bersatu, keluar daripada Perikatan Nasional, atau paling kurang kalau mereka tidak keluar daripada Perikatan Nasional atau daripada Bersatu, mereka tidak menyokong Perikatan Nasional dan mereka bergerak sebagai parti bebas. Dan ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang ada. Seperti itu saya kata dahulu, sebenarnya untuk menunjukkan bahawa kerajaan ini tidak ada kuasa, tak perlu sebenarnya mereka untuk keluar daripada Perikatan Nasional. Cukup mereka berkecuali daripada mengundi. Kita tahu contohnya hari ini, kalau tak silap saya, Pakatan Harapan Plus dia dapat 104 kot, 104 ke 106 undi macam tu. Dia ada beberapa contoh, Syafiq Abdal, Christina Liu tak ada di dalam parlimen hari ini kerana mereka sedang sibuk di Sabah sekarang ni. Tak apalah kan. Tetapi kita dapati bahawa undian tersebut mereka kekurangan, dan dia tahu pun memang dia tak akan menang pun undian tersebut. Now bayangkan kalau sekiranya mereka ada dalam bajet yang akan dibentangkan pada bulan 11 nanti. Bayangkan kalau mereka ada dan majoriti katalah 110 mengundi menentang bajet tersebut, sedangkan PN pada waktu itu mungkin 109, yang lain berkecuali. 109 yang lain berkecuali. Apa yang akan berlaku kepada kerajaan? Dia akan menimbulkan satu ketidakstabilan yang akan mengancam kerajaan kita. Itu yang masalah. Itu yang akan menjadi masalah. Pembangkang akan jadi lebih kuat daripada kerajaan. Itu saya kata, yang balance tu tak perlu pun mereka mengatakan bahawa mereka sekarang ini tidak menyokong ataupun keluar daripada Perikatan Nasional. Tak perlu. Apa yang perlu mereka buat hanya mengatakan bahawa kami berkecuali daripada untuk mengundi. Dan PAS pun pernah buat berkecuali daripada mengundi. Antara apa yang mereka berkecuali, iaitu apabila hendak mengundi rang undang-undang OKU, PAS berkecuali. Untuk meluluskan rang undang-undang OKU, PAS pernah berkecuali. Jadi itulah satu benda yang sangat memalukan bagi satu parti agama. Dia boleh pula mempolitikkan OKU. Saya ada seorang sahabat yang buta, cacat penglihatan. Mata dia ni daripada kecil dia kena kanser mata kan. Dia memang total lost sight, dia lost. Saya borak dengan dia itu kan. Saya cakap dia, "Man," dia kata, "apa benda yang kau nak cerita?" Dia kata, "itulah kerajaan sekarang dah bertukar. Zaman Pakatan Harapan dahulu, sebenarnya orang OKU dapat bantuan daripada 400 dinaikkan menjadi 1000." Dia kata dia dengar. Sekarang ini bantuan itu ditarik balik kepada asal, iaitu 400. Dia kata dia sedih macam mana bantuan kepada orang OKU macam dia nak survive PKP tu amatlah sukar. Kan, kalau tak PKP tu bolehlah dia mengurut, boleh dia basking kan, bolehlah dia buat kerja-kerja yang elok lah orang kata untuk dia dapat pendapatan. Tapi masa PKP pendapatan tu langsung out. Dia ada anak, dia ada isteri, dia ada rumah kena bayar kan. Jadi benda-benda macam tu sebenarnya yang bagi kita sedih tau kan. Sedih apabila golongan-golongan macam ini dinafikan hak mereka, tetapi golongan-golongan kononnya memakai serban tasbih jubah ini mendapat 2-3 JLC, jawatan menteri, jawatan itu, jawatan ini. Gaji mereka beratus ribu. Bagi saya itu adalah satu pembohongan yang paling besar. Pembohongan yang paling besar dalam sejarah manusia. Dan minta maaf kalau saya kata, bukan saya minta maaf, saya tak minta maaf pun. Itu bukan Islam yang sebenar. Yang itu bukan Islam. Itu bukan Islam. Contoh hadis Nabi ada kata, bukan Islam seseorang yang mencuri. Tidak beriman seseorang yang mencuri. Tidak beriman seseorang yang mencuri. Saya boleh katakan, tidak beriman kamu yang menipu rakyat. Tidak beriman kamu yang menipu rakyat. Tidak beriman. Bukan kafir, tapi tidak beriman. Kerana kalau kamu beriman, kamu tidak akan menipu rakyat. Kalau kamu beriman, kamu tidak akan bersekongkol dengan pengkhianat. Kalau kamu beriman, kamu tidak akan bersekongkol dengan orang penyamun, penyangak hanya kerana apa? Kerana nak kuasa.
Itu tidak. Kamu tak beriman. Nak menafikan, silakan keluarkan fatwa yang menafikan hadis tersebut. Saya tak perlu nak jadi ustaz untuk nak tahu semua ini, perkara ini. Tapi itu perkara yang sebenarnya. Balik kepada cerita kita tadi, sekarang ini bersatu nak join Mufakat Nasional. Dalam Mufakat Nasional, rata-rata orang-orang bawahan semua mengatakan tidak mahu menerima bersatu masuk ke dalam Mufakat Nasional. Kenapa dia kata kenapa kita nak ambil parti-parti sampah ni balik kepada parti kita? Kenapa kita nak ambil sampah-sampah ini yang hanyut dah tak tahu arah tujuan ni kepada berpaut kepada kita punya kapal yang sekarang ni semakin kukuh, dia kata. Itu merupakan persoalan yang dibangkitkan oleh UMNO sendiri. PAS sendiri, UMNO lah terutamanya, yang mana dendam kesumat mereka terhadap Mufakat terhadap bersatu ini sebenarnya masih mendalam. Sebab itu saya kata balasan kepada orang yang khianat ini adalah besar. Tuan-tuan dan puan-puan, balasan kepada pengkhianat ini adalah besar. Kenapa saya kata balasan kepada khianat ini adalah besar? Kita ambil contoh cerita si Kitul yang mengkhianati Melaka bersama Raja Mandalia. Cerita mereka diturunkan daripada keturunan sehingga dibaca, sehingga zaman sekarang ini masih lagi dibaca. Dan mereka dikenali sebagai pengkhianat bangsa dan negara sehingga menyebabkan tumbangnya kota Melaka. Bagi saya pengkhianat ini akhirnya balasan tak perlu tunggu akhirat, tuan-tuan dan puan. Balasannya kita tengok sekarang, kejatuhan ekonomi yang teruk. Orang kata ya, dunia pun teruk kejatuhan ekonomi. Ya, dunia teruk kejatuhan ekonomi, tetapi kalau kita takbir dengan cara yang betul, kita boleh sekurang-kurangnya mengurangkan impak apa yang ada. Minyak makin naik sekarang ni. Bulan 10 ni moratorium dah kena bayar dah. Sekarang ni tuan-tuan dan puan boleh lah saya tengok pergi holiday sana, pergi holiday sini, pergi beli barang sana, beli barang sini. Yalah, duit masih ada. Yalah, tak boleh bayar duit kereta di rumah kan. Bulan 10 ni dia start bayar. Bayangkan, katalah kereta 800, katalah rumah 800, 1,600. Sekarang ni tuan-tuan dan puan ada 1,600 boleh spend untuk nak beli benda-benda yang ekstra-ekstra ni. Now, come bulan 10 dah kena bayar 1,600 ekstra. Bagi yang ada kerja, okey lah. Bagi yang tak ada kerja, bagi yang ada buang kerja, bagi kerjanya yang kita pun tak tahu selamat atau tidak, bagaimana dengan keadaan mereka? Itu persoalan-persoalan yang kadang-kadang menjadi igawan kepada rakyat, dan rakyat kena sedar perkara ini. Selagi mana pengkhianat berada dalam negara kita, mereka tidak akan boleh menyelesaikan masalah dan kemelut negara ini. Kita kena berusaha untuk menjatuhkan mereka dalam kerangka demokrasi lah, bukan tak payahlah dalam kerangka kita nak jatuhkan dengan cara yang tak betul kan, dengan kerangka demokrasi. Bagaimana? Pilihan raya is just around the corner. Saya kata saya pergi ke Sabah. Saya akan pergi Sabah pada ni dalam minggu 2 minggu lagi. Saya akan pergi ke Sabah, insya-Allah. Saya akan umumkan lokasi-lokasi yang saya pergi. Tapi of course kita kena tengok observe the PKP lah. Dia tak boleh ramai sangat. Maksimum pun mungkin 200 orang, 250 orang, itu maksimum lah. Ini saya akan bagi maklumat ke mana saya nak pergi. Bulan 9 saya ada di Kuantan, Pahang, insya-Allah. Jadi maklumat tersebut kita kena ada, dan benda ini yang kita kena suarakan kepada orang-orang kita, insya-Allah. Benda ni yang kita kena tahu, yang kita kena bagi tahu orang. Berkenaan dengan PRN Sabah, kalau kita tengok yang terkini. Tadi pengumuman mengatakan bahawa bulan September ini akan berlaku pilihan raya negeri Sabah. Pemohon undi I think 26 dari bulan September. Dan kemudian penyelaman calon di awal daripada itu, a few weeks before that. Tetapi keputusan PRN negeri Sabah ini akan berlangsung, akan diketahui pada hari Jumaat ini, 21 hari bulan. Sepatutnya tadi dia kata sepatutnya keputusan itu dibacakan tadi, tetapi saya rasa hakim dia nak lebih orang kata apa, lebih pada saat. Oh iya ke? Salah ikut. Terima kasih. Tinggal live juga. Tapi merata-rata. Terima kasih. Sila, nanti. Okey. Salah seorang peminat juga. Tak sanggup jumpa kat sini. Okey. Saya kata PRN Sabah. Kenapa PRN Sabah akan berlangsung tidak lama lagi? Kenapa PRN Sabah sekarang ini berada dalam keadaan limbo, saya kata. Number one, hari ini sepatutnya, hari ini sepatutnya keputusan mengenai PRN Sabah itu ditentukan sama ada PRN itu sah atau tidak. Sama ada PRN itu sah atau tidak. Jadi, apabila kita nilai, kita tengok, hakim, saya fahamlah, hakim dia nak buat keputusan ni, keputusan besar, tuan-tuan dan puan. Dia tak boleh nak buat keputusan sembrono je. Jadi dia kata okey, kita tunggu penghujahan bertulis. Hari ini penghujahan lah, hujah. So hakim menunggu penghujahan bertulis.
dan hari Jumaat ini beliau akan memutuskan. Jadi SPR pun pada pukul 4 lebih tadi telah memutuskan untuk meneruskan bahawa pilihan raya negeri ini akan berlangsung pada 26 hari bulan September, pembuangan undi pada 26 hari bulan September, dan juga di awal adalah beberapa minggu sebelum tu. Atas tujuan apa? Saya kata bahawa walaupun katakanlah keputusan hari Jumaat ini mengatakan bahawa tak boleh, bahawa Musa Aman menang, maka SPR boleh mengumumkan sebaliknya. Okey, maksudnya dia kena umum awal. Kenapa dia kena umum awal? Dia tak boleh nak tunggu. Sebab SPR kena menggerakkan machinery dia, kan. Sabah ni bukan negeri yang kecil tuan-tuan, dan dia agak jauh. So machinery itu kena start bergerak dah, kan. Benda-benda data dan sebagainya kena start dah, seperti undi dan sebagainya. Latihan orang-orang on the ground tu dia kena bersedia. 73 DUN. Bayangkan kalau 73 Dewan Undangan Negeri, satu Dewan Undangan Negeri ada berapa daerah mengundi. Satu daerah mengundi kadang-kadang 3, 4 atau 5 saluran. Berapa ramai ketua tempat mengundi. Lepas tu kerani-kerani mengundi. Dia orang nak kena sediakan di setiap tempat. 73, katakanlah kita ambil satu tempat tu mungkin katalah 15 orang. 73 kali 10 orang pun dah 700 lebih. Mungkin dalam 1000 orang diperlukan untuk dia nak orang kata apa, nak menggerakkan seluruh jentera, seluruh Sabah. Jadi dia orang tak boleh nak delay benda ni. So walaupun keputusan mahkamah, dan keputusan mahkamah tu saya percaya tuan-tuan dan puan, katakanlah salah seorang tu menang, katalah Musa Aman menang atau Syafiq Abdal menang, dia orang akan merayu lagi akan ambil masa lagi, kan, akan ambil masa lagi. So dia benda tu akan berlarutan. Akhirnya kita tak boleh membiarkan kerajaan ini tergantung tanpa ada kerajaan. Tak boleh tergantung dalam keadaan tidak ada kerajaan. Tapi yang menarik saya nak tengok, bayangkanlah, katakanlah Syafi'i menang, katakanlah, ataupun Musa Aman menang dalam PRN, katakanlah Musa UMNO menang ataupun Warisan menang, katakanlah dalam PRN negeri Sabah ini, katakanlah tiba-tiba ditakdirkan pada persekutuan nanti, katakanlah rayuan ni sampai persekutuan, ditakdirkan katakanlah Musa Aman menang, tiba-tiba hakim kata tak, kalau Syafi'i menang, okeylah, tak ada masalah lah, Syafi'i menang kan. Tapi katalah Syafi'i menang, tiba-tiba Musa Aman dikatakan bahawa mempunyai hak untuk mempunyai hak untuk membentuk kerajaan. Macam mana pula keadaan masa tu, kan? Bayangkan, saya tak boleh bayangkan lah. Dalam keadaan masa tu tiba-tiba nak kena jatuh kerajaan lagi, nak kena buat undian balik lagi. Saya tak tahu juga. Sebab benda ni saya rasa dia akan ambil masa bertahun juga sebenarnya. Rayuan ini akan ambil masa, mungkin taklah bertahun-tahun, 5-6 tahun, taklah. Mungkin paling kurang pun dia akan ambil masa sehingga tahun hadapan. Perbicaraan ini dia akan ambil masa hingga tahun hadapan. Sebab dia kena cepatkan proses ni demi kepentingan negara, kan. Jadi benda-benda macam tu yang kadang-kadang menjadi persoalan. Okey, itu Sabah. Balik kepada cerita bersatu tadi. Saya nak ceritakan tentang bersatu, bahawa sekarang ini bersatu adalah, sebab tu saya kata yang pertama sekali, jangan khianat. Jangan khianat. Bersatu khianat, Azmin khianat. Orang-orang Azmin seperti Barubian, Ali Biju, Willy Mongin daripada Sarawak, Jonathan Yassin daripada Sabah, kemudian Saifuddin Abdullah, kalau kita tengok ramailah, Santara dan sebagainya, mereka, Zuraidah Kamarudin, terutama Azmin lah, dia punya kepala dia, khianat kepada parti. Apa yang mereka dapat? Yes, mereka dapat jawatan, mereka dapat menteri, mereka dapat JLC, dia dapat semua. Itu habuan Tuhan bagi, kecil habuan Tuhan bagi. Sebab apa? Bala yang akan datang kepada engkau selepas ini akan lebih besar daripada itu. Kenapa saya kata akan lebih besar daripada itu? Saya nak bagi tahu satu perkara, insya-Allah. Apa dia? Pengkhianat ini sekarang ini berada dalam keadaan mereka tidak dipercayai. Tuan-tuan dan puan-puan, fikir logiklah. Kalau kawan 20 tahun kau boleh khianat, kawan 20 tahun kau boleh khianat, kau ingat orang yang kau baru kenal semalam tu akan percaya pada engkau? Orang yang kenal, orang yang percaya pada boleh baru kenal pada engkau minggu lepas, tahun lepas, 2 tahun lepas tu boleh percaya pada engkau. Lebih-lebih lagi mereka pun sekarang ini berada dalam keadaan mereka hendak berebut kuasa, berebut kerusi. Dia pun nak kuasa, dia pun nak kerusi. UMNO nak kuasa, UMNO nak kerusi. UMNO takkan nak biarkan bersatu jadi Perdana Menteri lagi. Takkan biar bersatu je orang kata apa, jadi menteri. Sebab apa? Tuan-tuan bayangkan, bayangkan. Selama ni bersatu ni, sebahagian daripada orang mereka, dan semua kebanyakan mereka adalah bekas-bekas orang UMNO yang khianat dengan UMNO. Bila dah khianat dengan UMNO, dia orang lompat. Lepas tu bila bentuk kerajaan,
Dah lah dia orang minoriti. UMNO 39 kursi. Tiba-tiba dia jadi Perdana Menteri, dia pegang jawatan-jawatan menteri besar. Dah lah kau khianat dengan UMNO. Engkau pula pegang jawatan menteri-menteri. Tak terasa ke orang UMNO? Kan? Faham maksud saya? Daripada segi UMNO tu rasa dah lah dia khianat. Aku pula jadi bawah dia sekarang ni. Jadi dendam kesumat tu sekarang ni dia bawa. Bila Bersatu kata dia nak bawa masuk ke dalam Mufakat Nasional. Bersatu kata dia nak masuk Mufakat Nasional sekarang ini. Bersatu. Antara yang respon paling besar adalah orang-orang di dalam UMNO, veteran-veteran UMNO, termasuklah Lokman Adam, Zaharin dan sebagainya. Mereka adalah orang yang tidak bersetuju sebenarnya Bersatu masuk dalam UMNO, dalam Mufakat Nasional. Kerana apa? Dia kata Bersatu adalah parti yang sekarang ini hampir tenggelam. Kalau kita tengok bahagian-bahagian, kalau kita tengok di Semenanjung ni, bahagian-bahagian Bersatu, ramai ketua bahagian tu. Paguh tu, kalau ikut cerita kawan saya yang Bersatu lah, Paguh itu ketua bahagian dah keluar. Lebih almost 2,000 people, dia punya ahli pun sudah declare keluar parti. Dia basically Paguh ni kawasan apa? Kawasan Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri. Tu saya kata semalam saya kata 3 ahli Bersatu, ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu Johor dah lompat. Betul, mereka dah lompat nak Joko Mahathir. Tetapi ada pimpinan atasan kata jangan tukar kerajaan dahulu. Kerana apa? Kita terima keputusan tersebut. Kerana bagi saya pimpinan atasan ni tak nak negeri Johor ni jadi negeri pembangkang. Okey, tak apa. Kita tak ada masalah. Tetapi saya nak bagi tahu bahawa sekarang ini sebenarnya Johor dah tumbang. Jadi benda yang ingat saya dulu saya pernah buat live, saya kata kalau Kedah tumbang, Kedah ni umpama kubu kuat Mukhris, kubu kuat Mahathir. Tumbang Kedah, maksudnya apa? Tumbanglah. Orang kata apa, kalau kubu kuat tu dah tumbang, maksudnya habislah. Mahathir tu habis, Mukhris tu habis. Nah, bayangkan Johor tumbang. Bagaimana seorang Perdana Menteri tak boleh jaga negeri dia sendiri. Itu je psikologi dia. Sebab itu saya kata tuan-tuan, bila dah jadi pengkhianat ini dan bersama-sama pula pengkhianat, balasan Tuhan tak perlu tunggu akhirat. Dunia ini kita dah nampak. Dan Bersatu ni dia nak sakau ke mana dah? Dia nak pergi ke situ tak boleh, nak pergi ke sini tak boleh. Dia nak jadi Perdana Menteri lagi next PRU. Tetapi next PRU tak boleh pergi, melainkan dia kena bersama dengan satu parti yang kuat. Bersatu ni baru ditubuhkan 2017 dahulu. Baru ditubuhkan 2017. Tahun 2013 tengok Bandar Baru Bangi punya Bersatu turun dah banner. 3 tahun ya tuan-tuan. Kenapa 3 tahun? Saya ingat dulu masa tahun 1998, penubuhan Parti Keadilan tahun 1999. Mahathir kata apa pada masa tu? Parti ni tak tahan lama. Parti kecil je. Tak lama lagi habislah parti ni. Rupanya Tuhan nak bagi tahu parti dia yang tak tahan lama. UMNO ialah dia 20 tahun baru kita dapat kalahkan. Tetapi Bersatu tu yang ditubuhkan oleh Mahathir, diasaskan oleh Mahathir, yang tak tahan lama. Akhirnya dia jadi satu parti yang sekarang ini kucak-kacir, cacar merbak. Saya tahu ada satu bahagian di Negeri Sembilan, kawan saya dalam Bersatu juga cerita. Ketua bahagian dah keluar. Baru menang pemilihan. Tiba-tiba declare keluar sokong Mahathir. Budak-budak sekarang ni tak tahu nak keluar tak keluar. Dia orang dah keliru. Kan? Sebab apa? Semua dekat peringkat bawahan ni semua sekarang dah confused. Dia orang dah confused dah ke mana arah tuju parti ni sebenarnya. Dia orang dah confused ke mana arah tuju parti ni. Ke mana mereka nak bawa parti ni. Bagaimana dia nak bawa parti ni. Tuan-tuan dan puan, tak payah cerita 10 tahun akan datang lah. Setahun akan datang pun kita tak tahu Bersatu ni ke mana sebenarnya. Bagi saya inilah merupakan satu-satunya parti kerajaan yang tak akan dapat bertahan lama. Satu-satunya parti kerajaan yang tak akan dapat bertahan lama dalam sejarah Malaysia. Tengoklah nanti. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dan perempuan, apabila asas perjuangan kamu matlamat, matlamat perjuangan kamu adalah kerana kuasa, kerana pangkat, kerana projek, kerana kroni, maka ini semua akan menghancurkan kamu. Itu saya kata asas matlamat perjuangan tu penting. Kita nak bergerak ni ke arah mana? Kita nak tengok negara yang lebih baik ke, atau kita nak tengok poket kita lebih baik? Kita nak tengok rakyat kita lebih baik ke, atau kita nak tengok kroni dan anak beranak kita boleh pergi jet, pergi ke Amerika, lepas tu holiday dekat London, kemudian pergi Australia, pergi Hawaii? Yang mana satu kita nak? Saya live tiap-tiap malam ni tuan-tuan puan. Apa tujuan saya? Saya tak nak tinggalkan negara ni dalam keadaan saya mampu berfikir, saya ada tenaga, saya boleh buat live, saya buat talk tentang live. Saya boleh ada kemahiran ini tapi saya tak buat apa-apa.
Sebab apa? Sekurang-kurangnya inilah yang saya boleh buat. Sekurang-kurangnya saya tak boleh nak bagi duit 10 juta dengan parti saya. Tak boleh. Tapi sekurang-kurangnya inilah. Kalau Tuhan tanya di akhirat nanti, Tuhan tanya saya, "Jadi masa pengkhianat dulu berlaku, apa kau dah buat?" Ya Allah, tiap-tiap malam saya live. Saya dedicatkan 1 jam masa saya. 1 jam je. Saya ada 24 jam. Banyak 23 jam tu saya boleh buat benda macam-macam. 1 jam je. Tak apa. Sebab tu saya kata tuan-tuan punya nak jawab depan Tuhan nanti, share. Kok Tuhan depan Tuhan kata, saya dah share. Sekurang-kurangnya saya share tiap malam 10 grup. Tak apa. InsyaAllah kan. Manalah tahu benda tu. Boleh membantu kita. Sedikit banyak boleh membantu kita. Tapi poinnya adalah, jangan jadi pengkhianat. Kerana apa? Kos pengkhianatan ini bukan pada pemimpin ni. Bukan pada Anwar Ibrahim, bukan pada saya, bukan pada Wan Azizah, bukan kepada Rafizi Ramli, bukan kepada Azmin, bukan kepada Muhyiddin Yassin. Kos ni kepada rakyat. Kos kepada rakyat. Kos apa? Inilah dia yang kita tengok sekarang ni. Ketidakstabilan politik, ketidakstabilan ekonomi. Ni Johor dah tumbang. Tak lama lagi sebenarnya tuan-tuan dan puan. Ni to be honest with you, Melaka ada 2 kursi tau. Melaka ada 2 kursi je bersatu. Memang betul. Kalau dia lompat dua-dua pun tak memberi kesan kepada Melaka. Betul. Kita tak nafikan dia memberi kesan kepada Melaka. Tetapi kita ingat, masa PRU ke-15 nanti, Melaka nak bagi kursi bertanding dengan siapa? Ampang tu nak bagi kat siapa? Gombak tu nak bagi kat siapa? Ingat UMNO nak bagi ke dekat Azmin? Ingat UMNO nak bagi ke Azmin? Sebab bagi sekarang ni Azmin dah nak join Bersatu. Lagilah. Kalau Azmin join Bersatu, masuk Mufakat Nasional, pilihan raya nanti, orang tak payah jaja banyak lah. Jaja dia punya video pun cukup dah. Jaja dia, korang kutuk Datuk Seri Anwar Ibrahim tu liwat. Tapi tak ada bukti apa. Kondo dulu masa liwat pertama, dia pasti tidak bersalah. Kan kondo tu asyik bertukar-tukar tarikh. Sekejap tarikh ni, sekejap tarikh ni, sekejap tarikh ni. Akhirnya Aizan sendiri mengaku bahawa dia tak pernah liwat pun. Dia disuruh untuk mengaku. Yang liwat kedua, hari Khamis dia kata dia lewat. Hari Sabtu pun dia pergi jumpa doktor. Power dia punya air mani tu. Tak maaf abang makan. Power air mani dia. Kan boleh kemam dalam dia punya buntut sampai 2 hari. Tak meleleh. Kan? Logik. Kita fikir logik akal manusia lah. Kita ni lelaki. Bukannya kita tak tahu. Macam mana rupa benda tu. Faham maksud saya? Fitnah sebegini kita tak nampak, tetapi video itu tuan-tuan Google je. Kalau tuan-tuan Google je Azmin liwat, Azmin Haziq, Google, jumpalah image yang seberkenaan. Tengoklah, nilai sendiri siapa dia dalam video itu. Saya tahu cerita siapa yang rakam video itu. Saya tahu siapa yang rakam video itu. Dan polis pun tahu siapa yang rakam. Jangan polis cari saya pula. Is kau tahu? Tak, polis pun tahu. Saya tahu, polis tahu. Haziq tu bukan orang lain dengan saya. Satu kampung. Kami satu kampung. Haziq tu bukan orang lain dengan saya. Satu kampung. Haziq, kalau anda menonton video ini, WhatsApp uncle. Sebab uncle ada benda nak cerita. Sebab uncle WhatsApp hari tu, Haziq tak reply, mungkin dah tukar nombor. So Haziq, sampaikan pada Haziq, mungkin kita nanggar video tu, message uncle, nombor masih sama, nombor kami raya. Boleh tak WhatsApp dengan Nazib? Ni asyik guna ya. WhatsApp kami direct. InsyaAllah kita maulah sesuatu kata benda macam tu. Ataupun dia rasa simak, kalau kau rasa tak nak, tak apalah. Dan uncle nak bagi tahu. Sebab uncle tahu apa yang berlaku. Uncle tahu apa yang berlaku. I know what happened. I know Azmin tu macam mana. Saya tahu Azmin itu politically dia macam mana. Orang dia macam mana. Perwatakan dia macam mana. Rahsia dia macam mana. Macam mana kau tahu? Aku tahu. Video tu bukan satu tuan. Ada lagi video-video lain. Dia sekarang ni tengah mencari-cari Haziq ni. Dan Haziq ni dia ada 2 Haziq tau. Menarik cerita dia. Siapa nak tahu cerita 2 Haziq ni, datang cari saya lah. Dan siapa Haziq yang kedua tu? Haziq yang pertama tu dalam video tu, tapi dia ada Haziq yang kedua. Siapakah Haziq yang kedua? Itu kita cerita kat sini lah. Itu Azmin tahu, saya tahu, Tuhan tahu. Cukup. Kau ni cakap macam kau tahu sangat. Yelah, aku tahu nak buat macam mana. Kan? Apa ceritanya? Tak payah ceritalah. Kan, benda-benda macam tu itu internal. Kalau dah ada bukti nanti keluarlah. Kan, ada bukti nanti keluar. Kan? Macam Azmin.
Sebab tu saya kata Azmin ni antara orang yang masih bergentayangan di Selangor ini. Apa ingat projek-projek tu tak pergi kat Azmin lagi kat dekat Selangor? Masih. Katel-katel tu masih di Selangor, projek masih pergi kat dia. Kita tahu benda tu, dan dia tangan dia masih ada lagi di dalam negeri-negeri apa nama GLC ataupun state owned punya companies di dalam Selangor. Kita tahu dia masih ada. Azmin berani menafikan perkara ini? Berani menafikan perkara ini? Sila nafikan. Sila nafikan. Menteri Besar Selangor berani menafikan perkara ini? Sila nafikan. Nafikan. Saya jabar anda untuk menafikan perkara ini. Bahawa Azmin tidak ada langsung ataupun tidak langsung terlibat dengan mana-mana agensi di dalam kerajaan negeri Selangor. Tangan dia. Nafikan. Saya cabar Menteri Besar Negeri Selangor untuk menafikan. Sebab kita tahu what's going on. Kita tahu apa yang berlaku. Kita ada maklumat dalaman yang kita boleh bawa keluar, tapi kita tak nak je. Kerana kadang-kadang benda tu diletak di bawah OSA. Itu kadang-kadang saya tak setuju dengan OSA ni sebenarnya. Official Security Act. Akhirnya OSA ni untuk tujuan apa? Bukan melindungi negara. Melindungi orang-orang kroni ni. Melindungi kroni-kroni, melindungi YB, menteri-menteri, menteri besar, Perdana Menteri ni daripada salah laku mereka. Ada je salah laku, OSA. Ada je salah laku, dokumen OSA. Tu yang Rafizi kena dulu tu. Well, rasanya itu saja daripada saya pada malam ni, insyaAllah. Okay. Bagi saya, ada orang kata kes Azmin tu jangan cakap banyak. Saya nak cakap. Saya nak cakap banyak. Saya nak bagi tahu, saya nak dedahkan. Dan saya tak perlu dedahkan pun, benda tu dah terdedah, dah terlondeh, dah terbogel lah pun. Dah terbogel lah pun. Tak payah risau. Google je jumpa. Google je jumpa. Kenapa kita dah geram macam ni? Saya rasa dah tak boleh. Dah tak boleh. Selagi mana kita biarkan pengkhianatan ini macam seolah-olah macam kita tutup satu mata je. Nak buat apa dengan saya? Pecat saya daripada parti. Pecatlah. Dan si katil Ten Chua tu masih lagi dalam parti. Kenapa tak pecat dia? Katil-katil Sarawak tu masih lagi dalam parti, pegang MPN lagi. Kenapa tak pecat dia orang? Hanya kerana apa? Mereka ada U-turn. Mereka ni lah akan menjahanamkan parti for the second time dan menjahanamkan negara for the second time. Tengoklah. Dulu saya cakap Azmin akan menjahanamkan negara, baru Bian akan menjahanamkan negara, semua orang maki saya. Hari ini saya cakap benda yang sama sekali lagi. There will be second betrayal kalau kita tak ambil tindakan yang tegas. Sebab itu tuan-tuan dan puan, tak payah takut. Okey. Seperti biasa saya kata Bina Negara, binanegara.org, website kami. Dan kita akan buat dinner pada 3 hari 10 bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim dan beberapa pimpinan yang lain. Kita juga jemput pimpinan daripada negeri-negeri lain datang. Tujuan Bina Negara ni adalah untuk kita mengumpul dana. Tak banyak, tak sikit. Kalau tuan-tuan ada, boleh buat donation, InsyaAllah, sumbanglah kepada kami. Kita nak bergerak ni ingat free ke tuan-tuan. Makan ni pun tak ada kat sini. Kan? Tak apalah rezeki kita. Kan? Dah lama tak jumpa keluarga ni. Kita jumpa lagi insyaAllah. Saya balik Sarawak awal bulan 1. Awal bulan 9 insyaAllah. Kita jumpa. Sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana share. Terima kasih kerana sanggup menunggu saya, sanggup bersama dengan saya. Malam esok saya tak tahu lagi ada ke tidak malam esok. Mungkin ada insyaAllah. Sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.